Salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan pengalaman kira-kira 30 tahun yang lepas saya pernah memiliki sebuah multimeter comel seperti ini, dan saya tak jumpa lagi multimeter saya itu, dan apa yang saya temui cumalah satu props yang berwarna merah. Yang hitam pun tak jumpa, multimeter pun entah ke mana. Jadi semalam saya pergi beli 1 meter yang serupa. Saya tak ingat lagi sama ada dia tulin ataupun tiruan. Okey, yang ini tiruan bukan tulin SAM. Nampak ni? Yang tulin SAN. Saya tunjukkan kepada anda. Nampak? SAN ini tulin Lepas tu yang tulin ada tulis made in Japan. Ini tak ada belakang terang-terang tulis made in China Okey. Tujuan saya beli ni saya nak kongsikan kepada anda. Walaupun multimeter ini murah, okey, saya beli dengan harga RM8.99. RM9. Dia boleh membantu kita mulakan kerja-kerja troubleshooting. Okey. Mungkin bacaan yang kita dapat kurang tepat, tetapi dah memadai untuk troubleshooting. Okey. Ketika saya memiliki multimeter ini dulu, saya bawa balik. Okey. Saya cuba multimeter ni. Ada yang boleh berfungsi, ada yang tidak boleh berfungsi. Nanti saya ceritakan kenapa. Okey. Kita kenal dulu label yang ada pada multimeter ni. Maksud saya, apa yang dia mampu digunakan ataupun apa yang kita boleh ukur dengan menggunakan multimeter ni. Okey, di sini kita ada DCV, direct current voltage, boleh ukur arus ulang alik, botan arus ulang alik dari 10 hingga 1000. Dia sebenarnya boleh ukur kurang daripada 10, tetapi pilihan dia serendah 10 volt sehingga 1000 volt. Okey. Kemudian di sini yang berwarna merah ni ialah ACV, alternative current voltage. Boleh ukur voltan arus ulang alik. Okey, sama skala bermula dari 10 volt sehingga 1000 volt. Okey. Ini voltan ini AC, ini DC. Seterusnya sini kita lihat ada logo Omega ataupun unit ohm, dan dia ada time 10, time 100 dan time 1K. Yang ni untuk ukur perintah ataupun anda nak periksa keterusan, boleh guna sini. Dan yang terakhir sini DCMA, direct current milliampere. Ini untuk mengukur arus ataupun current dalam bahasa Inggeris. Okey, so dia ada 4 fungsi saja. Voltan arus ulang alik, voltan arus terus, rintangan, dan arus elektrik, current. Okey. So biasanya multimeter mesti ada 2 terminal probes. Okey, saya ceritakan satu lagi dengan anda. Ini probes yang baru. Okey, ini probe saya yang saya beli 30 tahun yang lepas. Kita lihat perbezaan dia. Nampak sama ini baru, ini saya punya 30 lebih tahun yang lepas. Kita lihat panjang dia pula. Okey, nampak di sini. Yang baru sampai sini. Yang lama lebih panjang. So kemungkinan yang saya beli dulu itu tulin Sanghua. Saya tak jumpa lagi. Kalau saya jumpa nanti saya kongsikan lagi. Okey. So anda perlu masukkan terminal ni di sini dan sini. Okey, nampak sini ada tanda positif. Pasang merah.
Yang ni satu lagi negatif lah. Okey. So, mari kita mulakan ukur voltan. Okey. Kita cuba. Di sini saya ada sebiji bateri 1.5 volt. Okey. 1.5 volt, kita paling dekat 10 lah, kita guna 10. Jadi kita lihat skala 10 sini. Okey, 0, 2, 4, 6, 8, 10. So bacaan saya satu biji bateri ni 1.5, so bacaan lebih kurang di sinilah. Okey. Mari kita cuba. Okey, ingat negatif dengan positif jangan terbalik Okey. Nampak? Saya dapat lebih kurang 2 volt. Bacaan kurang tepat, tetapi dia dah cukup memberitahu kita bateri ini masih elok. Okey. Kita cuba uji voltan yang besar pula. Okey. Di sini saya ada bateri 12 volt. Okey. Kalau 12 volt kita tak boleh guna 10 lah tak cukup. So kita guna 50. Skala 50 di sini, nampak? 50. So sini ada 10, 20, 30, 40, 50. Ni 10 dengan 20. Ini 12 volt. So bacaan dia lebih kurang 10 hingga 12 di sini Okey. Mari kita cuba. Okey, merah positif ni hitam negatif. Saya ukur. Okey, nampak tu? Saya dapat bacaan kira-kira 15 volt. Okey, ini cuma 12. Nampak di situ? Bacaan dia kurang tepat, tetapi sudah cukup untuk memberitahu kita bahawa bateri itu masih elok. Okey. Ini bacaan untuk arus terus Okey, mari kita cuba bahagian AC pula, alternative current. Seperti biasa, saya ada satu punca tenaga yang selalu saya guna. Yang ni transformer saya 24 volt. Kalau saya ukur dengan multimeter, dia lebih kurang 28 volt. Okey. So 28 volt. Kita tak boleh guna 10 kita guna 50 nampak sini. So sama, lihat skala 50. Sini 20, sini 30. So bacaan ataupun meter ni nanti akan sampai lebih kurang di sini Okey. Mari kita cuba. Kalau untuk arus ulang-alik anda tidak perlu risau merah hitam. Terbalik pun tak apa Okey. Nampak? Saya dapat bacaan 30 volt. Okey. Kalau saya guna multimeter digital, saya dapat 28. Saya guna ni dapat lebih kurang 30 volt. Dah cukup. Bacaan mungkin kurang tepat, tetapi dah boleh memberitahu kita ada. Okey. Sekarang saya tukarkan terminal ni. Anda juga boleh dapat bacaan yang sama. Okey, nampak tu? Saya dapat 30. Nampak ni 30 Okey. So dua fungsi ini boleh digunakan, cuma bacaan dia kurang tepat Seterusnya kita ukur rintangan Okey. Multimeter analog, sebelum kita guna, kita perlu calibrate dulu. Maksudnya cara calibrate ialah kita sentuh kedua-dua terminal ni. Lepas tu pastikan jarum berada di tempat kosong sini Dan ini tempat untuk melaras dia. Okey. Mari kita sentuh. Meter tak berjalan. Ini yang terjadi kepada saya 30 lebih tahun yang lepas. Lepas tu saya hantar ke kedai. Saya bagi tahu tuan kedai, saya cakap meter ni rosak, tidak berfungsi. Tuan kedai cakap, kamu dah simpan bateri? Saya tak tahu multimeter perlukan bateri. Okey. So, multimeter baru dia tidak datang dengan bateri. Apa yang perlu kita buat? Kita buka dan isi bateri dia. Okey. Ini ada sebiji skru saja di belakang. Kita bukakan skru dia. Okey.
Dan beginilah rupa di dalamnya. Mudah saja. Okey. Ini bateri dia. Dia perlukan sebiji bateri AA 1.5 volt. Lepas tu pastikan positif dan negatif jangan disimpan terbalik. Yang ni positif, yang ni negatif. Dia ada label lah, kita ikut saja. Okey, kita masukkan bateri. Dah masuk bateri, kita kunci balik. Okey. Sekarang mari kita uji. Nampak? Ini kalau tak tepat kita boleh laraskan lagi ya. Okey. Nampak tu? Kosong Dan kita ada time 10. Mari kita uji. Biasa perintang 1 kilo ohm. Saya cuba ukur. Okey. Kita lihat skala di atas ni yang berwarna hijau ni Okey. Saya dapat 100. Okey. 100 didarab dengan 10,000. Boleh pakai. Okey. Kita guna time 100 pula. Calibrate dulu. Pastikan dia tepat. Ini lebih sikit. Kita calibrate sampai kosong. Okey. Dah tepat kosong Kita ukur. Okey. Saya dapat bacaan 8 didarab dengan 100, 800. Bacaan dia kurang tepat. Sebab perintang saya ni 1000. Saya cuma dapat bacaan 800. Tetapi dah cukup memberitahu kita perintang ini masih elok. Cuma dia kurang tepat saja. Okey, mari kita uji time 1K pula. Biasa calibrate dulu. Okey, tepat kosong Dan kita ukur. Okey. Saya dapat 0.9 tak sampai 1 0.9. 0.9 darab 1000 saya dapat 900. Perintang ni 1000. Okey. Bacaan dia kurang tepat tetapi sudah memadai. Kita boleh periksa dengan menggunakan multimeter ni. Okey. Seterusnya DC current. Okey. Kalau anda tidak pasti jangan guna ni Ini untuk mengukur arus elektrik. Okey, kita tak boleh ukur terus pada bateri. Saya nak tahu berapa ampere bateri tu, tak boleh. Kecuali bateri yang telah rosak Kalau bateri baru anda ada bateri AA sebiji dia punya arus elektrik lebih daripada 1 ampere ataupun 1000. Ini cuma boleh ukur sampai 500 So, jangan guna ini kalau anda tidak pasti. Apa yang anda boleh lakukan ialah anda sambungkan 1 litar. Okay. Lepas tu anda putuskan litar itu dan sambung dengan multimeter ni untuk mengetahui berapa arus elektrik yang diperlukan. Okay. So, untuk percubaan saya biasanya tunjukkan dengan menggunakan bateri yang telah rosak. Okay. Ini bateri telah rosak saya pasti dia telah rosak. Bacaan dia kurang daripada 500. Jadi kita boleh ukur terus Okey. Saya guna 500 Lepas tu sambungkan kepada negatif dan sambungkan kepada positif. Meter bergerak. Saya dapat bacaan lebih kurang 20 lebih miliampere. Okey. Ini cuma tinggal 20 miliampere ataupun bukan 20, 200 sorry. Sebab saya guna 500, so saya di sini 20 lebih 200. Cuma ada 200 lebih miliampere ataupun 0.2 miliampere. Okey. Dia boleh bagi tahu saya sudah. Okey. Seterusnya saya nak tunjukkan kepada anda. Walaupun multimeter comel tetapi boleh digunakan untuk
buat pemeriksaan. Okey. Di sini saya ada transistor. Ini transistor BC546. Saya ambil dari water heater. Ini yang rosak, ini yang elok. Okey. Sebelum kita nak ukur transistor, kita kena tahu dulu transistor. Okey. Transistor BC546 dia macam ni Okey, dia ada 3 kaki dia 3 terminal. So yang sebelah kiri itu emitter, tengah itu base, sebelah kanan itu collector. Okey, saya simpan di sini. Okey. So biasanya ini BC546. Biasanya apa yang saya lakukan ketika membuat pemeriksaan ialah macam ni. Kalau untuk transistor jenis NPN, anda letakkan terminal negatif pada bahagian base. Lepas tu terminal positif uji sekali pada collector, uji sekali pada emitter. Pastikan kedua-duanya ada bacaan. Okey. Lepas tu anda terbalikkan pula. Base tu anda guna terminal positif. Dan anda seharusnya tidak mendapat bacaan. Kalau anda dapat bacaan, ada masalah. Okey. Lepas tu satu lagi, ketika anda ukur terminal B dengan negatif, bacaan kedua-dua, maksudnya E dengan C lebih kurang sama. Kalau berbeza, transistor itu rosak. Okey, ini yang pertama, ini yang kedua, dan yang ketiga. Ini percubaan terakhir. Kita uji E emitter dengan C. Tidak boleh ada bacaan. Lepas tu terbalikkan pula, C dengan E juga tidak boleh ada bacaan. Kalau ada bacaan, transistor ini rosak. Okey, mari kita uji dengan transistor yang elok dulu. Okey, yang tengah ini base. Letakkan dengan terminal negatif. Lepas tu kita uji yang emitter dan sentuh emitter dan collector dengan yang positif. Okey. Macam ni Okey, saya sentuh pada emitter dulu. Oh sorry, belum laras. Pakai yang time 10 Okey. Nampak tu? Meter naik sampai 4 nombor 4. Lepas tu pindah kepada sebelah juga sampai 4. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita tukarkan base dengan terminal positif dan kita ukur lagi. Kalau positif di tengah, tidak boleh ada bacaan. Nampak? Tiada. Pergi sebelah ni juga tiada. Okey? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita ukur emitter dengan collector. Tidak boleh ada bacaan. Macam ni pun tidak ada. Terbalikkan terminal pun tidak ada. Okey? So, ini transistor yang elok. Mari kita uji yang rosak untuk lihat perbezaan dia. Okey. Yang tengah hitam kita uji base dengan collector dulu. Sedikit tinggi, saya dapat 8. Lepas tu uji base dengan emitter pula. Ini okey. Saya dapat 4 hingga 5. Okey. Nampak di situ? Base dengan emitter nampak elok. Base dengan collector rasa macam rosak. Tak apa. Kita uji sekali lagi. Okey, sekarang kita tukarkan yang positif pula pada base. Base dengan collector. Naik sedikit. Nampak tu? Multimeter bergerak sedikit. Maksudnya transistor ni ada kebocoran. Kita uji lagi sebelah pula. Base dengan emitter. Ini elok. Meter tidak bergerak. Okey. So,
di sini kita boleh lihat base dengan kolektor ada kebocoran. Dan yang terakhir, kita ukur emitter dengan kolektor. Okey, kita ukur macam ni dulu. Meter tidak bergerak, nampak macam elok. Kita terbalikkan pula. Okey, terminal terbalikkan dia, ukur sekali lagi. Dan anda lihat multimeter bergerak. Nampak tu? Bermaksud ada kebocoran juga di antara emitter dengan kolektor. So, transistor ini rosak. Nampak? Walaupun multimeter comel, anda boleh guna untuk periksa transistor. Ini contoh saja. Ada banyak benda lain lagi yang boleh kita ukur. Okey, saya bagi satu contoh lagi. Kita boleh guna ini untuk periksa kapasitor. Seperti biasa, saya ada kapasitor 3 microfarad. Nampak? So 3 microfarad dia punya rintangan sedikit saja. Okey. So kita guna yang paling sensitif, time 1. Okey, ini kapasitor elok. So seperti biasa, sebelum kita uji, kita mesti discharge dulu. Okey, lepas discharge barulah kita periksa. Nah, anda lihat pada multimeter ni. Sebelum tu, kita tahu fungsi kapasitor ialah charge dan discharge. So anda akan nampak multimeter ni naik dan turun. Ketika dia berada yang pada bahagian maksima, itu adalah bacaan dia. Okey, mari saya cuba. Okey, nampak? Naik dan turun. Sebab ni nilai kecil lah, sedikit saja. So lebih kurang di sini. Maksudnya, anda boleh tanda multimeter anda. Okey, saya perlukan time 1K untuk ukur kapasitor 3 microfarad. Dan multimeter akan naik lebih kurang 100, katakanlah. So, anda boleh rekod mungkin tanpa sekeping pelekat di sini bagi tahu, kalau 3 microfarad kena guna time 1K, bacaan dia lebih kurang 100. Okay? So, lepas tu anda boleh ukur. Okay? Ini tidak jelas sebab dia kecil sangat. Saya cuba kapasitor yang besar pula. Yang ni 80 microfarad. Okay? So mungkin time 1 tidak sesuai. Tak apa, kita cuba dulu. Discharge dulu. Okay, anda lihat multimeter tu penuh. So time 1 tak sesuai. Kita guna time 100. Okay, discharge dulu. Dan saya ukur lagi. Nampak? Okay, saya cuba sekali lagi. Sekarang saya guna time 100. So anda lihatlah jarum dia. Okay, dia naik sampai 20. So anda boleh rekod. Kalau 80 microfarad kena guna time 100 dan multimeter akan naik sampai 20. So dari situ anda juga boleh guna multimeter ni untuk mengetahui sama ada kapasitor ni elok ataupun tidak. Okey, boleh? Ini saya ceritakan pengalaman saya 30 lebih tahun yang lepas ketika saya baru mula berjinak-jinak dengan elektronik. Saya tidak mampu beli multimeter berjenama yang berkualiti. Jadi saya belikan multimeter yang comel ni, dan dari situlah mulanya hobi saya dengan elektronik sehinggalah hari ini. So jika anda berminat dengan elektronik, anda baru nak mulakan hobi anda, ataupun mungkin anda nak mulakan dengan karier anda, tak mampu beli multimeter yang mahal-mahal, belilah multimeter murah ini. Saya punya klip video ni tidak ditaja oleh Samwa ataupun Sangwa. Saya
nak kongsikan pengalaman saya saja. Okey, anda boleh mulakan dengan multimeter yang murah ni dan cuba. Kalau anda tersilap, multimeter rosak, beli baru lagi. Murah beberapa ringgit saja Okey. Sebab apa? Kita ni manusia, tidak lari dari kesilapan. Okey. Kita akan buat silap. Nasib tak baik multimeter rosak. Kalau anda beli multimeter yang harga ratusan ringgit ni rosak, sakit hati. Kalau yang ini rosak, tak apa, beli lagi. Okey. Belajar dari kesilapan. Okey, boleh? Selamat mencuba.